Pahlawan disambut penuh istiadat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Saudara, Hari Pahlawan disambut hari ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Istana Negara menerusi hantaran di Facebook memaklumkan Seri Paduka berdua turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada perwira ATM dan PDRM atas jasa dan khidmat bakti melindungi kedaulatan serta keselamatan tanah air. Selaku Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi ATM, Yang di-Pertuan Agong menyanjung tinggi dan merakamkan setinggi penghargaan atas pengorbanan yang dicurahkan mereka tanpa mengira masa dan pedang lelah dalam memikul amanah menjaga keamanan negara. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada seluruh keluarga para perwira yang terkorban semasa bertugas. Istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2023 berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong berkenan berangkat ke istiadat berkenaan. Istiadat bermula dengan nyanyian lagu Negaraku diiringi 21 das tembakan meriam. Ia diikuti dengan pemeriksaan kawalan kehormatan utama oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, tiupan paluan akhir dikenali sebagai last post dengan menurunkan jalur gemilang. Menyusul selepas itu ialah persembahan deklamasi sajak berjudul Pahlawanku. Pembarisan Hari Pahlawan melibatkan 18 pegawai dan 652 anggota lain-lain pangkat daripada PDRM dan ATM diketuai Superintendent Muhammad Rizwan Juragan. Pantomim khas Op Daulat Kampung Simunul turut dipersembahkan pada istiadat berkenaan. Ia mengisahkan tragedi pencerobohan penggana Sulu di Kampung Simunul Semporna, Sabah sedekat lalu. Persembahan pantomim yang mengangkat pengorbanan perwira negara mempertahankan tanah air telah menyentuh hati Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong hingga baginda berdua menitiskan air mata. Baginda berdua kemudian berkenan untuk sembah kenal balu dan waris 6 anggota PDRM yang terkorban ketika menyertai Op Daulat di Kampung Simunul pada Mac 2013. Suasana pilu dan sedih menjelubungi Dataran Pahlawan Negara sepanjang pertemuan itu. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong turut mengurniakan sumbangan kepada balu dan waris anggota PDRM berkenaan. Ditembak dan ditetak pengganas, pengalaman yang tidak dapat dilupakan DSP Muhammad Hasnal Jamil. Beliau antara perwira negara yang berjuang mempertahankan kedaulatan tanah air dalam tragedi berdarah di Kampung Simunul Semporna 10 tahun lalu. DSP Muhammad Hasnal, salah seorang pegawai dari cawangan khas Bukit Aman yang ditugaskan ke Semporna untuk Op Daulat. Misi utamanya menghapus cubaan militan untuk merampas Sabah. Ia bukan satu tugas mudah, nyawa jadi pertaruhan. Seperti mana yang kita tonton pantomin tu adalah kejadian sebenar lah, dan itulah cara kematian mereka. Bagaimana dipotong kepala, dipotong badannya, dikerat matanya, dikorek, kepalanya dibelah, dan itu adalah kejadian sebenar yang disaksikan sendiri oleh saya lah. Terutamanya ketika Tuan Ibrahim ditembak tu adalah di sebelah saya. Dan malah saya tidur dengan mayat selama 22 jam bersama mereka. Walaupun dah 10 tahun kejadian ni, tetapi dia masih lagi segar dalam ingatan lah. Makanya kita takkan lupakan lah walau saat sekalipun sebabnya parut tu masih lagi terkesan dan kekal sampai bila-bila lah, dan menjadi kenangan lah kepada saya.
DSP Muhammad Hasnal yang cedera parah ketika melaksanakan misi untuk negara dalam Op Daulat masih mendapatkan rawatan pemulihan tangannya. Farouk tu sekarang ni masih lagi menjalani rawatan walaupun dah 10 tahun dengan 9 kali pembedahan lah. Termasuk membuang peluru, membetulkan saraf, jari, tangan, tulang yang patah dan semuanya lah. Pengalaman jerih dalam Op Daulat yang kini membataskan fizikalnya bukan alasan untuk menyerah. Sebaliknya, beliau menganggap ia lumrah sebagai seorang pejuang negara. Sebagai rakyat Malaysia, kewajipan kita mempertahankan negara itu adalah sesuatu yang dituntutlah. Maksudnya jika kita diserang, wajib kita mempertahankan negara. Sama ada polis, tentera ataupun bukan, ataupun orang awam sekalipun. Jadi dengan menyertai polis ataupun tentera, kita boleh menabur bakti budi kita kepada negara, tenaga kita, keringat kita, malah keberanian yang kita ada sumbangkan kepada negara untuk mempertahankan maruah dan juga tanah kita lah. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka wangi? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah check dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sam, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Dengan PRU DUN ke-15 calon merasa nasional BN bagi DUN Jeram Padang Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir terlibat kemalangan awal pagi tadi. Perkara itu dimaklumkan Sesar Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki menerusi Facebooknya. Insiden berlaku pukul 3.25 pagi di Jalan Pasir Besar Palung Negeri Sembilan. Pemandu kenderaan dilaporkan kritikal sementara keadaan Datuk Muhammad Zaidi tidak dimaklumkan. Saudara, setiap kali pilihan raya pastinya berlaku perang bendera antara parti bertanding. Ia salah satu perkara yang memeriahkan suasana sepanjang tempoh berkempen. Ikuti laporan Reda Sulaiman yang meninjau perang bendera di sekitar Selangor sempena PRU DUN ke-15. Perang bendera di Selangor meriah. Selain bendera parti, turut dipasang ialah poster calon bertanding. Lokasi pemasangan tertumpu di jalan raya utama tumpuan pengguna. Namun, wujud persoalan penting yang harus diberi perhatian. Adakah parti-parti politik yang bertanding ini mengikut undang-undang kempen yang ditetapkan oleh SPR? Tinjauan saya mendapati masih ada bendera dipasang di lokasi tidak sepatutnya. Ini termasuk tiang lampu jalan raya selain peti pembekal milik TNB. Malah, ada bendera dipasang di kawasan yang menjejaskan lalu lintas. Kadang-kadang dia tengok pada tanggungjawab kepada yang diberikan tugasan tersebut. Sebab andai kata kalau benda tu tak mengikut piawaian, contohnya digantung di kawasan tiang-tiang lampu TNB atau kawasan-kawasan yang mungkin menghalang lalu lintas, benda tu sepatutnya diambil kira lah. Penduduk menggesa pihak berkaitan segera mengalihkannya demi keselamatan orang ramai. Reda Sulaiman, RTM. Kawasan Dewan Negeri Bukit Kau Hitam dan Jitra Kedah juga meriah dengan perang bendera. Fakhur Razi Ismail sudah bersedia untuk berkongsi suasananya. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah saudara, jika semalam saya berada di Alostar, tengah hari ini pula saya berada di Pekan Jitra bagi melakukan tinjauan suasana kempen Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Kedah ke-15 di kawasan ini. Untuk makluman seperti mana yang dapat anda lihat di belakang saya ini, kelihatan bendera parti-parti politik yang bertanding
telah pun dipasang di sekitar kawasan Jitra ini. Tiang lampu atas pokok bangunan dan sebagainya dipenuhi dengan bendera menunjukkan kemeriahan kempen pilihan raya yang akan berlangsung selama tempoh 2 minggu ini. Untuk makluman, Parlimen Kubang Pasu mempunyai 2 kawasan Dewan Negeri iaitu N05 Bukit Kayu Hitam dan N06 Jitra. Dan seperti yang semua sedia maklum, N05 Bukit Kayu Hitam menyaksikan pertembungan antara calon Barisan Nasional Zainal Abidin Mohamad dan calon Perikatan Nasional PN iaitu Datuk Halimatul Syahdiah Saad. Bukit Kayu Hitam mempunyai seramai 44,898 pemilih berdaftar melibatkan 85 saluran. Manakala N06 Jitra juga menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan dan juga merupakan Ketua Wanita PH Kedah iaitu Datin Sabrina Ahmad. Beliau akan dicabar calon Perikatan Nasional yang merupakan bekas Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM iaitu Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah. N06 Jitra mempunyai seramai 61,643 pemilih berdaftar melibatkan 107 saluran. Dan memasuki hari ketiga hari ini, alhamdulillah kempen-kempen yang dilakukan oleh calon-calon yang bertanding juga berjalan dengan lancar dalam suasana yang aman dan harmoni. Dan inilah yang kita mahukan. Dan pagi tadi saya juga sempat meninjau aktiviti yang dilakukan oleh calon PH bagi kerusi Dewan Negeri Jitra iaitu Datin Sabrina. Beliau memulakan aktiviti bersarapan pagi bersama dengan orang ramai di sekitar Medan Kepala Batas sebelum beramah mesra bersama dengan orang ramai dan juga para peniaga di Pekan Cina di Pekan Jitra. Pastinya kita mengharapkan suasana begini akan berterusan sehinggalah hari terakhir kempen iaitu pada 11 Ogos dan diikuti hari pengundian keesokan harinya. Apapun kepada calon parti politik yang bertanding, berkempenlah dalam suasana dan semangat muhibah dan bersatu padu serta jauhi perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti terutama berkaitan dengan 3R iaitu agama, raja dan bangsa. Itu sahaja laporan yang dapat saya bawakan langsung dari Jitra Kedah yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fakrul. Calon jentera parti bertanding bagi PRU DUN ke-15 giat melaksanakan kempen bagi mendekati pemilih berdaftar. Pengundi belia yang ditemui wartawan Syamimi Saripan mahu wakil rakyat yang dipilih mengutamakan isu pendidikan dan kesihatan. Terus saja bersama Syamimi untuk perinciannya. Baik, terima kasih. Mahasiswa ataupun golongan muda antara yang diberi perhatian oleh kerajaan untuk memastikan kebolehpasaran mereka sentiasa terjamin dan juga sekaligus dapat memberi impak kepada kemampanan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kita bersama dengan salah seorang pelajar dari Universiti Islam Malaysia, Muhammad Firdaus Muhammad Nazri yang merupakan anak jati Pulau Pinang yang telah pun menerima pelbagai bantuan dan juga insentif yang disediakan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Jadi menurut Firdaus, bagaimana melihat kemampuan pelan-pelan insentif ini dapat membantu golongan mahasiswa seperti Firdaus sendiri? Okey, baiklah. Yang pertamanya di peringkat kerajaan negeri sendiri ada diperuntukkan bantuan zakat sepanjang satu sidang, yakni dipanggil sebagai derma siswa, yang mana sedikit sebanyak mampu membantu pergerakan dan juga perkembangan pelajar-pelajar mahasiswa di IPT. Selain itu, di peringkat kerajaan persekutuan pula, program-program pelan dan inisiatif yang bentuk one-off ini sedikit sebanyak juga dapat membantu kelancaran kehidupan mahasiswa di IPT, sebagai contohnya mampu untuk menampung kos-kos perbelanjaan mereka di IPT. Memandangkan kita sekarang berada dalam musim pilihan raya untuk PRU DUN ke-15 ini, apa yang mungkin diharapkan oleh anak jati Pulau Pinang bagi memastikan kemampuan dan juga kemampanan mahasiswa khususnya dapat terus terpelihara? Firdaus. Okey, baiklah. Sebagai anak kelahiran Pulau Pinang, menuntut di Pulau Pinang, besar harapan saya untuk melihat pihak kerajaan, persekutuan dan juga pihak kerajaan negeri untuk lebih peka dan cakna akan isu dan masalah yang dihadapi oleh golongan belia, terutamanya mahasiswa di IPT. Sebagai contohnya dalam beberapa elemen, sebagai contohnya elemen pendidikan, bagaimana pelajar-pelajar golongan belia lepasan SPM tidak ingin menyambungkan pengajian mereka di peringkat IPT, masalah-masalah kesihatan yang dihadapi, masalah
kesihatan mental akibat kekangan kewangan, akibat ketandusan dan juga masalah-masalah yang dihadapi sepanjang pengajian haruslah diambil cakna dan peka oleh pemimpin-pemimpin yang bakal menghadapi PRN kali ini agar melahirkan generasi golongan belia dan mahasiswa yang lebih mampan dan juga lestari untuk negara kita. Baik, terima kasih Firdaus atas pandangan yang cukup konkret dan juga inklusif, dan ini adalah hasrat daripada anak jati Pulau Pinang, dan kita pastikan agar kelangsungan kehidupan mereka akan terus terpelihara dan terjamin. Untuk itu saja perkongsian dari Pulau Pinang, kita kembali bersama rakan penyampai yang sahih hanya di RTM. Terima kasih Syamimi. Usahawan dan peniaga di Pasar Payang Terengganu pula berharap lebih banyak latihan peningkatan kemahiran disediakan untuk mereka. Fokus harus tertumpu kepada aspek pemasaran dan transaksi dalam talian. Untuk perinciannya terus saja bersama Syazwani Samsu. Silakan. Baik saudara, beginilah suasana Pasar Kedai Payang Tengah hari ini. Meskipun hari bekerja, namun pengunjung yang hadir cukup meriah. Dan untuk pengetahuan, pasar ini sudah pun beroperasi lebih 5 dekad dan selama itulah ia didominasi oleh para peniaga wanita. Justru hari ini saya bawakan kepada anda apakah harapan para usahawan wanita di sini terhadap kerajaan yang bakal mengemudi Terengganu selepas pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 12 Ogos nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Boleh saya curi masa sikit? Boleh, tak ada masalah. Kenalkan nama? Nama Suzy. Suzy. Ya, betul Suzy. Dah berapa lama berniaga kat sini? Sekarang saya dah take over kedai ni dah hampir 2 tahun. Kalau daripada ayah dah lebih pada 15 tahun lah. Okey, Suzy, sekarang ni kan tengah galak berkempen semua kan? Betul. Adakah peningkatan pengunjung yang datang ke sini? Pada pandangan saya, peningkatan pelancong yang dah nak mengundi ni semakin ramai lah. Semakin rancak, tengok bandar-bandar pun penuh, pantai semua penuh. Macam tu. Okey Suzy, mungkin sekarang ni kita tengah memilih siapakah yang bakal mengemudi Terengganu kan. So Suzy sendiri selaku usahawan wanita di sini, apakah harapan yang ingin dizahirkan kepada kerajaan yang bakal dibentuk nanti? Harapan saya dan juga kepada peniaga-peniaga lain adalah untuk meningkatkan lebih banyak skim latihan kepada peniaga, sebab kita tahu dekat sini bukan orang muda je yang menjual, tapi orang tua. So dia orang tak tahu macam mana nak improvekan dia orang punya bisnes. Lagi satu, dia orang juga tak tahu macam mana nak jual secara online. Itulah sebab sekarang kan kita dah menggunakan teknologi yang semakin canggih, jadi kena ada inovasi yang macam tu. Okay. Baik Suzy, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan penonton Berita Tengah Hari hari ini. Baik saudara, apapun parti yang bakal mengemudi dengan negeri ini pasca 12 Ogos nanti, kita harapkan mampu mengangkat suara-suara usahawan wanita di sini, kerana bukan saja menjadi tulang belakang bagi sesebuah keluarga, ia juga menjadi tulang belakang ekonomi, mencorak ekonomi di negeri yang mereka diami. Dan elok saya berada di Pasar Payang ini, saya ingin menyentuh sedikit siapakah calon yang bertanding bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri di sini. Menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Pakatan Harapan yang diwakili oleh Azad Ismail menentang penyandangnya iaitu Dato' Ahmad Amzad Mohamad yang mewakili PAS. Siapapun yang bakal dipilih oleh rakyat Kuala Terengganu dan Terengganu secara menyeluruh, kita nantikan selepas 12 Ogos nanti. Yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Wani. Lebih banyak laporan dalam dan luar negara selepas ini. Terus setia bersama Berita Tengah Hari. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda.
Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Beralih ke info niaga, ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang data Indeks Pengurus Pembelian Pembuatan PMI Institut Pengurusan Bekalan Amerika Syarikat dikeluarkan esok. Pada pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.53 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.40 dan berada pada 3.20 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.83 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.99 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.24. Bursa Malaysia kembali pulih daripada penyusutan minggu lalu untuk dibuka tinggi pada awal sesi dagangan pagi tadi. FBBM KLCI menjejaki kenaikan Wall Street dalam tempoh semalaman susulan peningkatan keyakinan pelabur. Indeks FBM KLCI melonjak 4.06 mata kepada 1,454.41 mata setakat pukul 12.35 tengah hari tadi. Antara kaunter saham paling aktif, Hong Seng kekal rata pada 7.5 sen, KNM naik setengah sen kepada 9.5 sen dan SCIB bertambah setengah sen kepada 44 sen. MPI pula muncul kaunter saham paling untung naik 28 sen kepada RM29.28. Diikuti saham KLK meningkat 20 sen kepada RM23.40 dan PPB naik 18 sen kepada RM16.58. 15 syarikat disasar terlibat dalam program Petronas Auto Expert Kendalian Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Izwan Zainuddin berkata setakat ini program tersebut telah disertai 5 rakan usahawan PUNB dalam bidang otomotif sejak diperkenalkan tahun lalu. Program Petronas Auto Expert melibatkan kerjasama PUNB dengan Petronas Lubricants Marketing Malaysia Sdn Bhd membolehkan rakan usahawan PUNB menjalankan perniagaan bengkel kenderaan berkonsep di bawah jenama syarikat minyak utama itu. Bengkel yang layak dibantu dari aspek pembiayaan, perniagaan serta dinaik taraf kepada pusat servis sehenti yang menyediakan sokongan kepakaran serta capaian daripada sudut sistem dan kelengkapan termaju. Selain itu, mereka yang menjadi rakan niaga Petronas Auto Expert akan menerima latihan, sokongan pemasaran, program dagangan serta rundingan bagi pembangunan perniagaan daripada Petronas. Perkembangan luar negara, lebih 40 maut manakala 130 lagi cedera dalam insiden letupan bom di Pakistan. Kejadian berlaku semasa perhimpunan politik Jamiat Ulama Al-Islam Mahfuz JUIF bampiran daerah Shandimor di wilayah Khyber Pakhtunkhwa. Menurut jurucakap Rescue 1122 Bilal Faizi, 8 ambulans terlibat dalam misi menyelamat selain menerima bantuan daripada pasukan penyelamat dari kawasan berdekatan. Media tempatan melaporkan kira-kira 500 orang hadir pada perhimpunan itu dan letupan berlaku semasa pemimpin tempatan sedang berucap. Polis dan pasukan keselamatan telah mengepung kawasan itu dan melancarkan operasi mencari. Punca kejadian belum dikenal pasti dan belum ada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab atas kejadian itu. United Kingdom sekali lagi mengecam rampasan kuasa tentera di Niger dan menggantung bantuan jangka panjang kepada negara itu. Bagaimanapun ia tidak tertakluk kepada bantuan kemanusiaan kritikal. Semalam, Komuniti Ekonomi Negara Afrika Barat ECOWAS menggantung semua bantuan keuangan kepada Niger dan membekukan aset Niger di Bank Pusat dan Commercial Community itu. Perkara itu turut disokong Menteri Negara bagi Pembangunan dan Afrika UK Andrew Michel. Michel berkata UK juga menggesa Presiden Muhammad Bazoum dikembalikan jawatannya bagi memulihkan keamanan berperlembagaan di Niger. Hakim Persekutuan menolak saman fitnah $475 juta oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap rangkaian televisyen CNN. Saman fitnah itu dibuat Trump selepas liputan berita CNN menduduhnya sebagai pembohong besar dan mengaitkannya dengan pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler.
Selain itu, CNN dikatakan turut melabel Trump sebagai pembohong besar. Jelas Hakim Rak Shingal dalam keputusannya menyatakan meskipun kenyataan CNN tidak bersesuaian namun mengikut undang-undang ia bukan bersifat fitnah. Bagaimanapun, CNN enggan mengulas mengenai keputusan itu. Terdahulu, Trump mendakwa berlaku penipuan dalam keputusan pilihan raya Presiden 2020 di beberapa negeri dan merompak kemenangannya. Selain mendakwa menjadi subjek kempen fitnah politik. Perkembangan Liga Super 2023, kecederaan beberapa tonggak utama Pulau Pinang digunakan sebaik mungkin Sabah untuk menang tipis 2-1 di Stadium Bandaraya malam tadi. Pasukan tuan rumah yang bermain baik sejak awal permainan tersentak pada minit ke-9 selepas Muhammad Irfan Fazail berjaya menyumbat gol pertama perlawanan. Serangan bertali arus Pulau Pinang mencari gol penyamaan, selepas itu terus menemui jalan buntu. Kelekan pertahanan skuad Harimau Kumbang sekali lagi dihukum dengan jaringan penyerang import baharu skuad Badak Raymond Mercado yang gagal dikawal dengan satu tandukan bebas. Bersambung babak masa kedua, pengendali Pulau Pinang Mansur Azwira Abdul Wahid menukar beberapa orang pemain bagi meningkatkan tempo serangan. Hasilnya, Alif Iqmal Rizal berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-76 perlawanan. Anak-anak buah Ong Kiem Swee kemudian lebih banyak bertahan di tempat sendiri sekaligus menyekat tuan rumah menambah jaringan untuk selesa pulang ke Kota Kinabalu dengan 3 mata penuh. Dalam perlawanan lain, Seri Pahang FC kembali mencatat kemenangan selepas berjaya menewaskan Perak FC 1-0 di Stadium Darul Makmur. Meskipun kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati sejak awal, Seri Pahang dan Perak sesekali menguji kedua-dua pintu gol dengan serangan yang dibina dari bawah. Gol tunggal perlawanan hanya hadir pada babak kedua selepas penyerang import Kepas Sherman membuat perembatan dan terbias pemain pertahanan Perak untuk menjadikan perlawanan dipimpin skuad Gajah 1-0. 5 minit berselang, seorang lagi pemain import, Kovandik Ruzev berpeluang menambah jaringan namun bola rembatannya sekadar melewati palang. Ketinggalan 0-1, Perak berusaha menyamakan kedudukan namun pemain Seri Pahang lebih dahulu berkubu di hadapan pintu gol bagi memastikan Perak kembali ke Ipoh dengan tangan kosong tanpa jaringan. Berita tengah hari berakhir di sini. Selamat Hari Pahlawan untuk semua wira negara. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.